Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akan ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Dan terima kasih juga kepada korang semua yang memberi support untuk siri Kemaruk ni. Hari ni akak suka cerita ingin maklumkan bahawa kali ini adalah episod yang terakhir untuk episod Kemaruk, di mana episod kali ini 18, 19, 20. Ini untuk siri pertama Kemaruk. Jadinya akak akan sudahkan untuk episod kali ini. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Dari Huzdaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan kalian temukan suatu zaman di mana pada zaman tersebut tiada sesuatu pun yang lebih sulit daripada 3 perkara, iaitu wang dirham yang halal, atau saudara yang setia, atau sunnah yang diamalkan. Hadis riwayat Tabrani. Akak masuk pada episod 18. Kalau korang yang mana dah follow sebelum ni untuk episod yang ke-17, korang pasti akan teringat-ingat tau, Akib dia sedang bertarung dengan Tok Nibong Tunggal kan. So, akak sambung pertarungan tu. Akib berjalan di sekeliling Tok Nibong Tunggal. Kau nak buat apa pada aku? Tanya Tok Nibong Tunggal. Bertenang, Tok. Aku tak buat apa-apa pun. Jika Tok tak boleh menyerang aku, maknanya aku pun tak boleh menyerang Tok. Tiba-tiba Akib dia tertawa kecil. Dia mengejek. Kenapa kamu tertawa? Tanya Tok Nibong Tunggal. Tak sangka kita boleh berjumpa, kata Akib. Tok Nibong Tunggal memalingkan muka dia. Dia tak nak tengok Akib. Lepas tu timbul satu bayangan di hadapan Tok Siluman Tunggal. Satu bayangan yang membuatkan Tok Nibong Tunggal dia terkejut. Bayangan tu adalah waktu dia muda satu ketika dahulu, sewaktu dia dan Tok Siluman Hitam adalah satu. Dengan memakai persalinan orang besar-besar, dia sedang menimang seorang anak perempuan ditemani oleh seorang wanita yang sangat cantik. Cantik isteri Tok, kata Akib sambil tersenyum. Tok Nibong Tunggal masih lagi tergamam bila dia melihat gambaran tu. Mana kamu dapat benda ni semua? Aku berada dalam kawasan Tok. Ini adalah ingatan Tok sendiri. Mana mungkin aku boleh dapat dari mana-mana? Tok Nibong Tunggal terdiam. Dia terbayangkan satu kejadian yang amat dahsyat. Sebuah rumah besar terbakar. Tok Nibong Tunggal dipegang oleh beberapa orang hulu balang raja sambil dia merau memanggil nama isteri dia dengan anak dia. Dada Tok Nibong Tunggal berombak. Dia memandang tajam ke arah Akib. Kau nampak sekarang? Bila aku diperlukan, aku diarah membunuh di sana sini. Aku jalankan tanggungjawab aku dengan penuh rasa kesetiaan. Bila aku difitnah, bukan sahaja aku dihukum mati, anak dan isteri aku juga dibunuh. Aku berjaya melepaskan diri, tapi sejak dari itu jiwa aku dah mati. Aku melarikan diri ke Gunung Siong untuk belajar mengenai diri sendiri. Tapi tanpa aku duga, guru aku yang amat aku hormati keluarkan aku dari tubuh asal aku. Aku tak boleh terima. Tak boleh. Sekarang kamu sudah tahu kenapa aku tak ambil kisah tentang nyawa sesiapa pun suka hati akulah aku nak bunuh. Pada aku, nyawa manusia hanya sampah. Siapa saja boleh jadi penghalang. Aku bunuh. Aku peduli apa? Aku bunuh. Akib dia menepuk tangan dia. Hebat. Hebat. Apa maksud kamu? Apa? Lalu keluar satu bayangan di mana Tok Nibong Tunggal menjalinkan hubungan dengan seorang puteri raja. Dia mengenakan ilmu guna-guna ke atas puteri tersebut hingga puteri itu membunuh diri kerana kecewa akan
perlakuan Tok Nibong Tunggal yang tak bertanggungjawab, meninggalkan puteri raja macam tu je. Aku kata hebat kerana Tok menyalahkan orang lain atas perbuatan iblis Tok sendiri. Lalu Tok mengatakan Tok difitnah. Tok memang hebat. Akib dia terus menepuk-nepukkan tangan dia. Tok Nibong Tunggal dia jadi bengis. Kamu memang nak naikkan darah aku ke? Nanti dulu Tok, jangan cepat melenting, kata Akib. Bayangan demi bayangan muncul lagi di hadapan mereka. Terjadi pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Tok Nibong Tunggal bermain di hadapan mata mereka. Selepas tu, bayangan tu bertukar menjadi bayangan keluarga mangsa yang dibunuh. Bagaimana keadaan mereka selepas pemergian orang yang mereka sayang? Ada di antaranya adalah di kalangan orang yang sangat menyedihkan sehinggakan membawa kepada kematian. Kesedihan yang terlampau. Tok Nibong Tunggal menyeringai. Tok puas ke dengan apa yang Tok dah lakukan? Tok Nibong Tunggal dia mendepangkan tangan dia, kemudian dia memekik. Aku puas. Jika Tok dah puas, kenapa masih mencari nyawa? Tok Nibong Tunggal dia menjeling tajam ke arah Akib. Kerana aku nak membalas dendam ke atas guru kamu. Guru aku dah tiada. Jadi Tok nak aku menjadi galang ganti? Tanya Akib. Tok Nibong Tunggal dia terus menyeringai. Dia anggukkan kepala dia. Jika aku mati, selepas tu apa lagi? Apa yang Tok nak buat pula? Bidas Akib. Tok Nibong Tunggal dia mendiamkan diri dia. Sibuklah kamu. Kamu dah mati? Mati je lah. Kenapa kamu nak tahu pula apa aku nak buat? Dah mati. Diam je lah. Jadi apa yang Tok perjuangkan sekarang hanyalah untuk membalas dendam. Selepas tu, tak tahu dah nak buat apa. Sebab tu, aku katakan Tok ni hebat. Kata Akib sambil dia menepuk-nepuk lagi tangan dia. Dia dah mula masuk perangkap aku. Kata Akib dalam hati je. Oh, itu perangkap Akib rupanya. Timbul pula bayangan Tok Nibong Tunggal sedang bersendirian. Hidup dirundung sepi. Tak ada siapa pun di sekeliling dia nak duduk dekat dengan dia. Ini adalah bayangan Tok selepas aku mati. Adakah ini yang Tok nak? Kamu cuba bermain dengan perasaan aku, Akib. Kamu jangan ingat aku ni bodoh. Tok Nibong Tunggal ketawa besar. Jika anak dan isteri Tok dihidupkan kembali, adakah Tok sudi menghentikan semua perbuatan Tok ni? Tanya Akib. Muncul pula bayangan isteri dan anak dia menghulurkan tangan untuk memeluk dia. Tok Nibong Tunggal tergamam. Dia seperti tak percaya dengan apa yang dia tengok. Serta-merta jiwa dia tu terguris. Dia mengalirkan air mata. Akhirnya korang keluar juga air mata dia. Ayah! Teriak anaknya. Perlahan Tok Nibong Tunggal dia rapatkan diri dia dengan anak dia. Dia membongkok, mengulurkan kedua tangan dia. Tangan mereka bersentuhan. Dia dapat rasakan sentuhan anak dia. Kemudian dengan pantas dia memeluk kedua-duanya sekali. Isteri dengan anak dia peluk erat. Abang nakal ya, kata isteri dia. Dia tersenyum di atas bahu isteri dia. Air mata masih lagi mengalir. Abang rindu kamu berdua. Abang rindu kamu berdua. Katanya sambil tersenyum. Nikmat sekali bila dapat memeluk orang yang menjadi kesayangan dia. Jiwa dia terbuai-buai. Tiba-tiba dia tersentak. Isteri aku dah mati, kata dia dalam hati. Isteri dan anak aku dah mati. Dia melepaskan pelukan isteri dia dengan anak dia. Lepas tu mereka mulai berangsur lenyap. Akib terus juga tersenyum. Tadi saya dapat melihat kembali diri guru saya. Apa kamu kata? Tok Nibong Tunggal terus juga menggasak bertanya. Kamu menyamakan aku dengan guru kamu? Bentak
Tok Nibong Tunggal. Tok Nibong Tunggal dia pasang ke kuda dia, lepas tu dia mengerang. Mata dia merah menyala, urat-urat dekat tubuh dia timbul berselirat. Dia memekik panjang. Wow! Dia dah masuk perangkap aku. Dia akan mengeluarkan seluruh tenaga dia yang banyak untuk mengeluarkan aku. Aku kena mulakan langkah. Kata Akib sendiri, lalu bersedia dengan apa sahaja kemungkinan. Keluar! Pekik Tok Nibong Tunggal lalu melepaskan satu gelombang tenaga yang kuat hingga melenyapkan Akib dari dalam diri dia. Keluar! Keluar! Macam tu. Dia punya dah tak tahan, dah tak tengok dah bayang si Akib tu dalam diri dia. Akib mengganggu pada emosi dia. Akib yang melantun disebabkan tolakan daripada gelombang Tok Nibong Tunggal tu, dia membuat balik kuat lentang. Lepas tu dia mendarat tak jauh dari Hakim. Hakim dia mencungap-cungap dengan muka dia yang amat bengis. Dia merenung Akib dengan penuh pandangan tajam. Dia tengok Akib macam tu, tajam je. Tenaga dia seperti semua dah habis dikeluarkan. Dia menjerit tadi kan. Hakim dia menyilangkan tangan dia tinggi. Lepas tu dia melepaskan satu hembusan. Setemata dia diselubungi asap hitam yang tebal. Lepas tu muka dia jadi gelap, redup. Mata dia merah bersinar. Tapi dia masih lagi dalam keadaan mencungap. Tenaga dia tak cukup. Sekarang, kata Akib sendiri. Dia mengangkat sebelah kaki dia, dibengkokkan separas pinggang, dipejamkan mata dia sambil kedua tangan dia dirapatkan separas muka. Lepas tu dia terus bagi tumpuan, dipusatkan pernafasan dia betul-betul. Akib menggigil-gigil. Kulit Akib mulai menjadi kemerahan. Asap nipis berterbangan keluar daripada atas kepala Akib. Dia meletakkan kembali sebelah kaki dia tu. Lalu dia membuat kuda. Dia menarik nafas panjang. Menjulang telapak tangan dia dirapatkan. Kemudian dihembuskan. Dia menarik kedua lengan dia rapat ke sisi sambil menggenggam buku 5. Nampak gayanya kamu menyimpan kuku, kata Hakim yang mula melangkah menghampiri Akib. Perlahan-lahan Akib dia buka mata dia. Hanya mata putih sahaja yang kelihatan. Kulit Akib kemerahan, mengeluarkan asap putih. Dia ketawa kecil. Nampaknya kau tak tahu, kata Akib. Akib pun dia mula melangkah. Mereka bertentangan. Mereka melangkah perlahan, tapi keadaan mereka dalam keadaan tegak. Lalu langkah mereka berdua semakin laju hinggalah mereka terus bergerak dengan pantas. Buku 5 mereka bertemu ruas. Kedua mereka memekik serentak. Bam! Bunyi letupan pertembungan tumbukan mereka. Nampaknya mata kamu boleh menembusi alam. Menarik, kata Hakim. Dia mengenakan tumbukan ke perut Akib. Akib menempis. Tok kata Tok tahu tahap kekuatan aku. Bam, bam. Bodoh! Aku dikeluarkan sebelum guru kamu mencapai tahap tertinggi harimau tunggal. Pang! Dia balas. Namun kau tetap tak dapat menandingi kekuatan aku. Hakim mengenakan satu tendangan sisi mengenai perut Akib. Akib terpelanting ke arah pokok, tapi dia sempat membuat balik kuang. Macam itulah dia balikkan tubuh dia. Dia tekap balik semula berdiri. Nampaknya tendangan Tok dah tak sekeras tadi. Sindir Akib. Apa kamu kata? Bentak Hakim. Lalu dia meluru dan mengenakan satu tamparan angin ke muka Akib. Menyembur keluar daripada mulut Akib darah. Macam tu. Akib terguling-guling-guling. Dia bingkas bangun dan dia betulkan ke kudanya. Hebat-hebat mereka ni. Memang sangat hebat. Akib sepantas kilat dia melancarkan satu tumbukan ke perut Hakim. Dia terpelanting, melekat di batang pokok. Akib muncul di hadapan Hakim. Lepas tu Akib mengenakan tumbukan pantas lagi sekali. Bertalu-talu bukan sekali dah ke perut Hakim. Bam, 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 bam. Gitu. Hakim menempis, kemudian dia melompat ke tepi untuk mengelak lari. Ditumbuk dan ditumbuk dan ditumbuk lagi.
Dia membongkok sikit, dia dah memuntahkan darah. Dia memang dah berdarah. Sambil membongkok, dia merenung Akib dengan muka yang penuh dengan kebencian. Dia menyapu darah yang memang dah berada di mulut dia. Bukan dah sikit je, tapi memang dah penuh kat mulut dia. Hakim dia tegapkan badan dia. Dia menggoyangkan leher ke kiri, ke kanan. Macam tu. Kup krak. Bunyi tulang Hakim berlaga. Dia betulkan kedudukan tulang dia. Dia memasukkan ibu jari dia ke dalam mulut. Lalu dia menekapkan ke langit. Dia mengeluarkan kembali dan dia menyapu ibu jari. Dia menegak di atas kedua-dua mata dia. Serta-merta di kiri kanan penjuru mata dia mengeluarkan asap hitam. Dia menyeringai. Hati-hati, jaga tenaga kamu. Suara Tok Siluman Hitam berbisik ke telinga Akib. Kali ini Tok Siluman Hitam betul-betul dengan suara yang serius. Aku bersedia dengan segala serangan yang baru. Hakim dia laju mengulurkan tangan seperti ingin mencengkam. Akib mengelak. Kenapa lain benar serangan dia kali ini? Kata Akib sendirian. Akib mengelak dan terus mengelak, lalu dia mendapat ruang untuk menyerang. Akib melepaskan satu tumbukan ke tulang selangka Hakim untuk melemahkan Hakim. Tiba-tiba tangan dia ditangkap. Lalu Hakim terus mengunci pergerakan Akib dari belakang. Akib meronta-ronta, dia nak lepaskan diri dia. Dia cuba juga untuk lepaskan diri dia. Hakim, dia merapatkan muka dia ke telinga Akib. Dia buka mulut dia yang berjuraian dengan air liur bercampur dengan darah tadi. Kamu dah masuk perangkat aku, kata Hakim. Terbit asap putih yang banyak keluar dari telinga Akib mengalir masuk ke mulut Hakim. Mata dia merah, mata dia memuntang, buka luas. Tak kala tenaga Akib masa tu, dia memang menyelidak masuk, meresap ke dalam tubuh Hakim. Kau buat apa ni? Pekik Akib. Dia meronta. Tapi cengkaman Hakim tu kuat sangat kuat. Seketika selepas tu, dia merasa sangat lemah. Dan semakin lemah. Rontaan Akib pun dah semakin tak bermaya. Hakim dilepaskan cengkaman tangan dia kepada Akib. Kemudian dia kenakan satu tendangan sisi, membuatkan Akib terpelanting jatuh, lalu terhempas ke tanah. Hakim melepaskan nafas dia, lalu dia tampil cergas kembali. Kalau tadi dia tercungap-cungap sebab dia dah habiskan tenaga, tapi sekarang dia dah berdiri dengan tenaga yang baru, tenaga yang dia ambil dari adik dia. Bangun. Kamu pandang rendah pada aku, ya? Hakim mencabar. Akib dia termengah-mengah. Sekarang Akib pula hilang tenaga. Jiwa dia semakin lemah, kulit dia dah kembali seperti biasa. Mata dia dah tak seperti tadi, bersemangat, dah tak ada semangat. Tenaga dia dah tak cukup kuat untuk membuatkan serangan terakhir. Kepala dia ligat memikirkan sesuatu yang perlu dia buat. Akib sujud ke tanah. Nafas Akib masih mencungap-cungap. Kemudian di sekeliling dia berubah menjadi gelap. Di alam separa sedar Akib. Aku dah gagal ke? Katanya pada diri dia sendiri. Dia bangkit. Kemudian dia duduk, didongakkan kepala dia. Aku dah gagal ke? Dia menjerit daripada perlahan. Aku dah gagal ke? Dia semakin menjerit. Di minda dia bermain bermacam-macam bayangan. Kesemua berselang-seli di dalam benak fikiran dia. Dari wajah-wajah orang yang penting bagi dia hinggalah wajah-wajah orang yang merintih, yang tak terdaya meminta bantuan dari dia. Kesemuanya meletakkan harapan yang tinggi pada diri Akib. Tapi apa yang terjadi adalah sebaliknya pula. Diangkat kedua tangan Akib tu. Akib sendiri angkat. Dia merenung melihat telapak tangan dia. Dia renung sambil dia menangis. Dia dah down. Emosi dah down. Physical, mental dah sangat-sangat down korang. Kesian sangat dekat dia.
Tiba-tiba dia terdengar suara sayup menjerit memanggil dia. Akib! Akib! Suara tu semakin lama semakin kerap dan semakin ramai. Akib, 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 Akib. Bangun Akib, bangun Akib, Akib, Akib bangun. Macam tu. Akib dia jadi tak keruan. Dia bangkit, lalu keadaan berubah menjadi seperti sedia kala. Tak jauh dari situ, dia dapat melihat ramai penduduk kampung dengan berbekalkan obor dan jamu menjerit-jerit memanggilkan dia untuk bangun. Cuba kejutkan dia. Akib, Akib bangun, Akib, Akib bangun. Syuib juga tak ketinggalan menjerit bersama orang kampung. Lepas tu muka Syuib bersungguh-sungguh memanggil nama Akib, Akib, Akib. Rashid dan Penghulu Syudin juga turut berada dekat situ. Memang dah berada dekat situ. Jelas pada riak muka mereka harapan yang cukup tinggi ke atas diri Akib. Akib dia meneliti satu persatu wajah yang ada. Hati dia terharu. Mereka sanggup membahayakan nyawa mereka semata-mata untuk memberi semangat kepada Akib. Terima kasih semua. Akib berbisik pada diri dia sendiri. Akib yang dalam keadaan berteleku, dia menyeka air mata dia. Lepas tu dia menguntungkan senyuman kepada mereka semua yang disangkakan datang dari arah semua tu, datang beri semangat kat dia. Dia terus tersenyum dalam keadaan pejam mata. Dia mengangkat sebelah lutut dia, lalu merenung ke arah Hakim. Bangun Akib. Mereka nak lihat kamu menentang aku. Aku menunggu sehingga kamu bersedia. Akib dia bingkas bangun. Lepas tu dia lancarkan serangan dengan sisa tenaga yang ada. Sepenuh tenaga dia cuba serang. Sambil menyerang, dekat kepala Akib bermain bisikan Tok Siluman Hitam mengenai bagaimana untuk menewaskan Tok Nibong Tunggal. Jika syarat belum dipenuhi, kamu gunakan jurus angin lintang ke dada dia untuk mengeluarkan Tok Nibong Tunggal. Dia akan mati apabila keluar dari tubuh Hakim kerana aku sudah mati. Hakim mengenakan satu tendangan ke arah Akib. Dia terpelanting, lepas tu hinggap di sebatang pokok. Akib dia terus meluru, melancarkan lagi serangan. Dia ambil kesempatan yang ada tu. Jika sebaliknya terjadi, gunakan jurus angin lintang untuk mengeluarkan jiwa gelap Hakim. Kerana jiwa gelap aku dan jiwa gelap Hakim telah menjadi satu. Dia ingat balik. Serangan demi serangan bertali arus dari Akib dapat ditempis dengan mudah oleh Hakim. Akib dia tetap tak berputus asa. Otak dia tetap berpusing. Dia masih ligat memikirkan perancangan seterusnya. Gunakan sulur bertam, tikam batu untuk menembusi kekebalan Tok Nibong Tunggal. Tapi kamu mesti ingat, kamu mesti menembusi kekebalan Hakim dahulu. Jika tidak, sulur itu akan kehilangan keampuhannya. Keampuhan tu maksudnya bisa dia hilang. Serangan kamu lemah. Pekik Hakim sambil mengenakan satu tendangan dan Akib tercampak jauh. Dia mendarat sambil dia berteleku dengan sebelah lutut dia di paras dada. Dia menekap telapak tangan dia ke tanah. Itu aksi pesilat. Siapa-siapa orang pesilat kat sini mesti tahu aksi ni. Nafas Akib tercungap-cungap. Aku cuma ada satu peluang sahaja, kata Akib sendirian sambil dia meraba belakang pinggang dia yang tersemat sulur bertam sepanjang masa mereka bertarung. Sulur bertam tu memang sedia ada dekat pinggang Akib. Dia cuba untuk meningkatkan tenaga dia. Muka dia berkerut kerana tenaga yang ada tak akan mampu menjayakan rancangan dia. Tiba-tiba ada tangan yang memegang bahu kanan dia. Keadaan menjadi terang. Akib menoleh. Tok Siluman Hitam yang putih bercahaya berdiri di sisi dia, menjeling sambil tersenyum ke arah Akib. Akib tersenyum kembali sambil mengalirkan air mata. Kamu tak keseorangan Akib. Semua orang meletakkan harapan yang tinggi pada kamu. Berbanggalah dengan usaha kamu. Bangkitlah Akib. Tok Siluman Hitam mengalihkan tangan dia, lalu dia menekapkan di ubun-ubun Akib. Bangkit Akib. Tiba-tiba Akib dia merasa satu aliran tenaga yang mencurah-curah masuk ke segenap tubuh dia.
Lalu muncul pula pengikut-pengikut Tok Siluman Hitam yang serba putih memegang bahu Tok Siluman Hitam dan sesama mereka untuk menyalurkan tenaga kepada Akib. Mata Akib berubah menjadi putih. Kulit dia menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Seluruh tubuh dia diselaputi gelombang yang mengeluarkan asap putih yang tebal. Bahang dari Akib dapat dirasai dari kejauhan. Denyutan tenaga bertebaran memenuhi sekitar kawasan dengan bunyi yang sangat kuat. Duk, duk, duk. Akib mendepangkan tangan dia. Dia mendongakkan kepala dia ke langit. Lalu dia memekik dengan sekuat hati. Seluruh tubuh Akib menjadi merah, menyala. Sinar mata dia berkilat. Di atas kepala Akib mengeluarkan asap putih yang berterbangan ke udara. Akib kemudian bangkit dan berdiri dengan mata dia merenung tajam ke arah Hakim. Orang kampung yang ada dekat situ melopong melihat keadaan Akib. Mereka tak dapat melihat Tok Siluman Hitam dan pengikut dia kecuali Hakim. Tatkala Akib bangkit, mereka telah hilang dari pandangan. Nampak gayanya kamu mendapat pertolongan dari si berdepah tu. Maka lebih banyaklah tenaga yang bakal aku sedut. Kata Hakim. Lantas dia memasang ke kuda dan dia pun menuju laju ke arah Akib. Akib dibiarkan je. Hakim menumbuk muka dia. Dia terpelanting hingga menghentam ke pokok. Akib terus saja berdiri. Lepas tu berjalan menuju ke arah Akib terus saja berdiri lalu berjalan menuju ke arah Hakim. Dia seperti tidak terkesan dengan serangan Hakim tadi. Hakim tergamam, terkejut. Dia terus meluru menghujani Akib dengan tumbukan demi tumbukan demi tumbukan. Tapi setiap tumbukan tu dapat ditempis oleh Akib dengan mudah. Dapat tempis, dia tak boleh nak tumbuk pun. Akib dia melompat, kemudian dia menghilang. Dia muncul di belakang Hakim. Lepas tu dia kenakan tendangan libas ke belakang badan Hakim. Hakim tersungkur dengan muka dia terseret ke tanah. Sikit je tu. Bangun, kata Akib perlahan. Bangun. Hakim dia berpaling dalam keadaan separuh terlentang. Dia menepuk tangan dia ke tanah. Lepas tu dia terus berdiri tegak. Sepantas kilat, dia berdiri tegak balik semula. Nafas Hakim menjadi laju seperti orang yang mencungap. Dia menyeringai memandang Akib. Dia genggam buku 5 dia di sisi badan dia. Lalu dia mengerang untuk meningkatkan tenaga dia. Dia memekik. Lebih banyak asap hitam yang keluar dari badan dan penjuru mata dia. Badan dia menjadi lebih tegap. Dia seperti lebih bertenaga. Hakim terus melompat ke udara. Akib pun turut. Dia mengikut dari belakang. Maka mereka berbalas serangan di udara. Mereka melompat dengan tangkas sekali. Sesekali bunyi dentuman menghentam pokok. Duk dak bak bung pak bung. Macam-macam bunyilah keluar. Bang bang dang dang semua. Banyak dahan dan pokok yang patah dan tumbang. Dek pertembungan mereka tu lah. Pertembungan pergaduhan mereka tu memang betul-betul merosakkan alam sekitar. Akib dia bertenggek di atas sebatang dahan. Dia berhenti menyerang. Mari kita lihat siapa yang lebih pantas, kata Akib sendiri. Lepas tu Akib membuat lompatan rambang di sekitar kawasan tu. Lompatan tu sangat pantas korang hingga tak boleh dilihat dengan mata kasar. Supsak, macam tu je. Hakim diturun semula ke tanah. Dia memandang sekeliling. Dia mencari-cari kat mana Akib. Dia dapat merasakan Akib berada dekat mana-mana je. Akib merata-rata duduk. Hakim dia memasang ke kuda dia. Lepas tu dia sentiasa bersedia. Akib melompat dengan kelajuan yang amat luar biasa. Dia melompat mengelilingi Hakim untuk mengelirukan Hakim. Tiba-tiba Hakim dia rasa satu angin melintas di hadapan dia. Dia melihat ke bawah. Akib telah bersedia dalam keadaan separuh meniarap. Dengan satu lonjakan Akib dia mengenakan satu tumbukan padu ke dagu Hakim. Semburan darah bertaburan ke tanah. Hakim melambung tinggi ke udara. Dik tu bukat di bawah tahu.
Belum sempat Hakim dia nak terhempas balik semula ke tanah, ke bumi tu, Akib muncul dari atas. Rasakan. Akib mengenakan pukulan terus ke perut Hakim bertalu-talu sambil menjunam jatuh ke bumi. Ini membuatkan daya hempasan menjadi bertambah laju dan laju dengan bunyi hentaman yang bergema di segenap kawasan. Satu pukulan terakhir dari Akib, lalu dia membuat balik kuang dan mendarat tidak jauh dari Hakim. Bang! Bunyi hempasan Hakim jatuh ke bumi. Hakim menyemburkan darah sekali lagi dari mulut dia. Hempasan itu membuatkan Hakim terbenam ke dalam tanah. Debu-debu berterbangan. Dia menggelupuk kesakitan, lalu dia menjerit. Tak mungkin! Tak mungkin! Lalu dia bingkas bangun, dada dia berombak. Nampak gayanya semangat Tok dah makin hilang. Kata Akib menyindir. Kamu pandang rendah pada aku. Akib, aku suka. Aku suka. Kata Hakim sambil menyapu darah dekat bibir dia. Aku takkan kalah. Hakim dia mekik. Lepas tu dia melancarkan satu tumbukan tanpa bayang. Akib dia menunduk. Hakim tergamam. Terkesima seketika. Tok nak tahu kenapa Tok tak akan boleh menang? Kata Akib sambil mengenakan satu pukulan angin ke perut Hakim. Hakim terpelanting. Dia berdiri kembali. Kenapa? Tanya Hakim. Akib dia meluru mengenakan satu tendangan terus ke muka Hakim. Sebab Tok hidup tak ada kawan. Ha! Tendangan tu membuatkan Hakim melayang seperti layang-layang terputus tali. Dia terlentang jauh. Dalam keadaan terlentang, mata dia tertancap hanya terpandang ke langit macam tu. Adakah aku sudah kalah? Dia berkata sendirian, muka dia berkerut. Aku sudah kalah. Adakah aku sudah kalah? Adakah aku sudah kalah? Dia memekik perkara yang sama, perkataan yang sama. Lepas tu dia cuba untuk bingkas bangun, berdiri tegak semula dan dia cuba untuk lancarkan lagi serangan. Akib memperkemaskan ke kuda dia. Dia meluruskan seluruh jari kiri dia dan dia meruncingkan seruncing yang boleh. Aku kena tembusi kekebalan Hakim dengan jurus pemisah kuasa dahulu. Bisik Akib. Hakim dia terus menuju laju dengan tumbukan yang tepat ke arah hidung Akib. Sekarang Akib dia menunduk, lalu dia menusuk tangan kiri dia tadi ke kanan perut Hakim. Mata Hakim terbeliak. Tangan Akib menusuk masuk menembusi kulit Hakim. Darah yang keluar seperti dah tak boleh nak ditahan lagi, membuak-buak. Lepas tu dengan pantas Akib dia mencapai suluh bertam di belakang dan dengan menggunakan tangan kanan dia, lalu dia menikam bahagian yang telah ditembusi. Suluh bertam tu telah menembusi perut Hakim sehingga ke belakang. Dia terkaku seperti dibelenggu sesuatu. Dia cuba nak bercakap. Hakim ni dia cuba dalam keadaan dah memang berlumuran darah. Macam tu. Dengan sedaya upaya dia cuba melihat apa yang menikam dia. Dia terkejut. Mana kau dapat benda tu? Akib tersengih. Tok dah lupa ke? Tok dan guruku adalah satu. Hakim tergamam. Tok tak tahu kelemahan jurus terakhirku, tetapi aku tahu kelemahan ilmu Tok. Hakim masih cuba untuk bergerak. Tusukan tu bukan sahaja menembusi perisai kebal dia, bahkan mengunci segala pergerakan dia. Akib membuka telapak tangan kanan dia, lalu diletakkan di sisi badannya tu. Dia berdiri menghadap Akib. Dia teringat lagi kata-kata Tok Siluman Hitam. Kamu mesti menarik Hakim keluar dari dunia kegelapan semasa kamu melepaskan jurus tu dengan pantas. Jika tidak,
tubuh badan dia akan mati. Tangan kiri Akib memegang bahu Hakim. Tangan kanan dia yang berada di sisi mengeluarkan asap dan gelombang tu yang sedang membahang bersedia untuk membuat pukulan. Tok sudah kalah. Akib tersenyum melihat Hakim. Akib mengenakan tamparan ke tengah dada Hakim. Serta-merta bunyi hentaman bergema bersama angin yang bertiup kencang. Pokok-pokok hampir tumbang kerana hentaman dari gelombang yang dilepaskan bersama jurus terakhir tu. Hakim memekik dan terus memekik. Dia marah, dia berumuran darah, dia menahan sakit. Darah menyembur keluar dari mulut Hakim. Mata Hakim bertukar menjadi seperti biasa sambil membuntang ke atas. Badan Hakim bergoncang dengan kuat. Mulut Hakim tenganga dengan asap hitam keluar dari dalam. Banyak ni, memang banyak sangat keluar. Lagi, sambil tangannya masih di dada Hakim. Dia melepaskan sekali lagi gelombang jurus angin lintang itu hingga tembus ke belakang badan Hakim. Masa tu gelombang tu menembusi badan dia. Kelihatan badan Hakim tu sikit demi sedikit dia terbahagi dua. Dia nak memisahkanlah dengan benda jahat tu. Aku kena menarik Hakim sekarang, kata Akib sendiri. Lalu dia pejamkan mata dia. Time ni dia betul-betul perlu fokus. Sementara tunggu orang di alam kegelapan, Hakim yang terkurung di situ buntu kerana tak menjumpai jalan keluar. Hakim sebenarnya dah terperangkap. Hakim yang sebenar tu dah terperangkap, yang menguasai badan dia tu. Tok guru yang jahat tu. Hakim dia berjalan di satu tempat, dia tak tahu kat mana dia berada. Dia cuba cari jalan keluar tapi tak jumpa. Dia bersimpuh di tengah-tengah kegelapan yang tak ada berpenghujung tu. Kedua belah tangan dia tekapkan ke kiri kanannya. Macam tu lah. Bodohnya aku. Lalu dia menepukkan kepala dia. Macam bodohnya aku. Macam tu. Tiba-tiba Akib muncul dari atas. Akib masuk dalam fikiran Hakim. Hanya separuh badan Akib sahaja yang kelihatan. Seluruh badan Akib kelihatan putih, bercahaya. Dia menghulurkan tangan kepada Hakim. Abang, gapai tangan aku bang. Abang, pantas gapai tangan aku. Hakim dia tergamam. Dia bingkas bangun. Lepas tu dia menggapai tangan Akib. Akib dia sempat melemparkan senyuman ke arah Hakim. Masa tu kelihatan bergenang tau air mata Hakim bercucuran di penjuru mata dia. Lepas tu dia membalas senyuman. Aku akan tarik abang sekarang. Sedia. Ditarik. Hakim dianggukkan kepala dia. Akib menarik tangan dia dari dada Hakim. Bayangan Hakim yang dah terbahagi dua dari badan asal itu serta-merta melayang, lepas tu menghilang. Hakim dia tersungkur ke tanah. Nafas dia mencungap dengan sangat kuat. Namun seketika kemudian dia memuntahkan darah hitam. Hakim dia dah muntahkan darah yang tak elok dari badan dia. Muntah yang memang banyak sangat mengeluarkan asap hitam bersama dengan darah hitam. Muntah, muntah dan terus muntah. Akib kembali menjadi seperti biasa. Dia jatuh melutut dengan wajah yang sangat lemah. Lepas tu dia terus bingkas bangun. Dia pergi merapati abang dia Hakim. Abang, kau tak apa-apa ke? Abang, kau tak apa-apa ke? Baru je Hakim ni nak jawab, dia memuntahkan lagi darah hitam. Memang dia non-stop muntahkan, batukkan semua. Muka dia sedikit demi sedikit jadi sangat cengkung. Dia seperti orang yang sedang kebuluran orang, macam tak makan. Hakim lepas tu dia duduk bersila sambil tangan dia tongkatkan dekat belakang. Dia tersenyum memandang adik dia. Lepas tu dia mengangguk. Nafas dia masih lagi tercungap dengan kuatnya. Dia memang agak keletihan dan dia kesakitan. Orang kampung mula menghampiri mereka. Hakim dia menegakkan badan dia. Mereka semua terkejut, lalu bersedia untuk sebarang kemungkinan. Hakim dia mengangkat kedua tangan dia sebagai isyarat supaya dia diikat. Akib tersenyum. Dia mengangguk. Hakim menyerahlah.
Dia menyerah sebab itu adalah hakim yang original hakim. So dia memang menyerah supaya diri dia diikat. Dia memang dah jadi abang untuk Akib. Dia cuba dipapah oleh orang kampung. Semasa dia cuba untuk berdiri, mata dia tiba-tiba menjadi gelap. Lepas tu dia rebah balik semula ke bumi. Pandangan mata dia menjadi sangat kabur. Kabur dan pingsan. Dia dapat mendengar suara Akib memanggil nama dia, tapi dia dah terlalu lemah untuk menyahut. Lalu semuanya jadi gelap gelita. Hakim dia tak sedarkan diri pada waktu tu. Di satu sudut, Hakim dalam keadaan yang pingsan, dia buka mata dia. Serta-merta dia dapat melihat dia seperti berada di dalam rumah, bukan berada di tempat yang dia bertempur tadi. Dia pandang ke kiri, dia pandang ke kanan, tak ada siapa pun kat situ. Di sisi dia memang tak ada. Tiba-tiba dia terdengar suara bunyi orang ramai seperti sedang bersedih dan bercakap sesama sendiri. Dia bingkas bangun, lepas tu dia berjalan menuju ke arah suara tersebut. Dia melalui bilik yang dalam bilik tu ada Acu dan Ica sedang berbaring ditilam dengan kain basah berada di dahi mereka berdua. Dia berdiri dekat muka pintu sambil merenung ke arah mereka berdua tu. Mereka berdua tersedar, lepas tu dia rasa terkejut apabila ternampak Hakim sedang memandang tepat ke arah mereka. Jelas di wajah mereka ni ada rasa ketakutan. Air muka mereka memang ketakutan lah yang amat sangat, sebab Hakim ni kan sebelum ni dia jahat sangat. Mereka pun bingkas bangun, lepas tu memeluk sesama sendiri. Memang sangat-sangat rasa takut. Hakim dia menguntung senyuman. Dia merapati kedua kembar yang ketakutan tu. Kemudian dia duduk di sisi katil. Dia mengalirkan air mata sambil mata dia tu memang dia fokuskan ke arah kedua kembar tu. Memang dia betul-betul dia nak minta maaf. So dia pun bagi tahu pada kembar tu, saya minta maaf, kata Hakim. Lalu dia menangis. Keadaan menjadi semakin mendayu. Acu dengan Ica dia memandanglah antara satu sama lain macam tak percaya kan. Mereka rasa pelik sangat-sangat. Lepas tu Acu dia beranikan diri dia, dia rapatkan diri dia dengan Hakim. Lepas tu dia usapkan kepala Hakim. Hakim tersentak, terkejut. Dia memandang Acu. Nanti kita main pondok-pondok ya pakcik. Janganlah nangis lagi, kata Acu sambil tersenyum. Ica pun turut sama datang dan dia usap kepala Hakim, dia senyum. Tiba-tiba Salihah muncul dekat depan pintu. Dia jadi cemas bila dia tengok Hakim berada di samping anak-anak dia. Abang! Keadaan dia jadi cemas seketika. Salihah dia terus pautkan anak-anak dia, dia tarik, lepas tu dia dakap erat-erat, dia tak nak lepas anak dia. Sueb dia bergegas muncul dekat pintu bilik. Dia berdiri di antara Hakim dengan anak serta isteri dia sambil dia mendepangkan tangan dia dalam keadaan yang ketakutan. Ingat kan, depangkan tangan berani tapi dia takut juga. Hakim dia tersenyum, lepas tu dia bangun dalam keadaan tersenyum. Saya minta maaf atas apa yang terjadi, kata Hakim ringkas je. Lepas tu Hakim dia berlalu, dia pergi ke arah dapur. Salihah dengan Sueb memandang sesama sendiri. Lepas tu dia orang rasa pelik sangat-sangat sebab Hakim setahu dia memang sangat-sangat zalim. Apabila Hakim muncul di muka pintu dapur, mereka semua dekat situ sedang sibuk membuat persiapan untuk pengkebumian 4 orang terakhir yang dah dibunuh. Telah berdiri dan bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan. Mereka tu dah bangun semua tu daripada duduk buat urusan masing-masing. Mereka bangun dan mereka beranikan diri untuk sebarang kemungkinan. Mereka semua merenung tepat ke muka Hakim. Setengah standby ni. Akib masa tu dia sedang duduk bersimpuh di sebelah mayat-mayat yang dah sedia untuk diberi penghormatan terakhir. Dia pun cepat-cepat bangun, lepas tu dia berdiri di hadapan Hakim sambil dia menghadaplah semua penduduk kampung yang berada dekat situ. Segalanya telah selesai dan abang saya telah bebas dari pengaruh Tok Nibong. Macam tu.
Belum sempat Akib nak habiskan kata-kata dia, Hakim dah tepuk bahu dia. Lepas tu Hakim berjalan berdiri di hadapan Akib. Saya amat kesal dengan apa yang telah terjadi. Jika tidak kerana saya termakan hasutan syaitan tu, semua ni tak akan terjadi. Hakim dia jatuh terjelepuk. Dia melutut. Saya tak pernah terbayang untuk membunuh seramai itu. Inilah pertama kali dalam hidup saya. Saya rasa sangat menyesal atas pembunuhan yang saya lakukan. Maafkanlah saya. Hakim dia pandang setiap wajah penduduk kampung. Dia mengalirkan air mata tak henti-henti. Saya tahu dosa saya tak boleh dimaafkan. Bunuhlah saya. Bunuhlah saya sebagai ganti nyawa anak-anak kalian. Saya minta maaf. Tok, bunuhlah saya. Buatlah apa yang kalian nak buat. Buatlah. Hakim berdiri, bersujud dan sebagainya, minta maaf sepenuh hati di hadapan mereka semua. Mereka yang ada kat situ turut menitiskan air mata. Bukan sahaja kerana kehilangan orang yang mereka sayang, tapi turut merasa simpati terhadap Hakim. Penghulu Sudin, dia membongkok. Lepas tu dia tarik kedua belah bahu Hakim untuk bangkitkan Hakim. Dia nak bangunkan Hakim. Bangun Hakim. Hakim dia cepat-cepat berdiri. Dia ikut pada pergerakan tangan Tok yang angkat dia kan. Sambil tu dia menghadap Penghulu Sudin. Bahu dia ditepuk berkali-kali. Ya, dosa kamu sangat besar. Memang susah untuk kami maafkan kamu. Apa yang kamu lakukan adalah sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tetapi aku faham kenapa kamu berbuat begitu dan siapa yang telah memperdayakan kamu. Kami semua tahu. Hakim dia menunduk. Dia masih mengalirkan air mata. Dia seolah-olah macam fokus tak fokus pada kata-kata Tok Ketua. Kesalahan tetap menjadi satu kesalahan walaupun telah dimaafkan. Kamu akan aku hantar untuk dihadapkan ke muka pengadilan. Bolehkah kamu beri kerjasama? Hakim mengangguk tanpa ada dia terus mengangguk. Saya akan hadapi apa sahaja untuk menebus dosa saya, Tok. Penghulu Sudin dia tersenyum, dia gembira. Syabas Hakim, kamu memang berani, kata penghulu sambil dia pelukkan Hakim. Hakim dia terkedu dengan pelukan Penghulu Sudin. Mereka semua yang ada kat situ mulai tersenyum, memberikan senyuman ke arah Hakim. Dengan linangan air mata yang banyak, dia membalas senyuman mereka sambil menangis. Tok, ada 3 perkara yang perlu saya bincang dengan Tok. Salah satunya melibatkan anak-anak Abang Suib, kata Akib. Mereka semua dalam keadaan yang hiba bercampur, agak macam tersenyum macam tu. Dia tersentak tau, terkejut. Tentang apa tu Akib? Tak apa Tok, kita selesaikan dulu tugas kita. Petang nanti selepas selesai kenduri tahlil, saya perlu duduk bersemuka dengan Hakim. Tok, Rashid dan Abang Suib sekali semulah kita akan bersemuka. Penghulu Sudin dia mengangguk. Dia faham. Akib lalu menarik tangan Hakim. Dia bawakan Hakim tu duduk di sebelah dia, di sisi mayat-mayat yang akan dikebumikan. Dan suasana kembali diselubungi dengan rasa pilu serta rasa sedih yang amat sangat. Petang tu di rumah Penghulu Sudin, Akib, Hakim, Syuib, Saleha dan Rashid dia duduk di satu ruang tamu rumah. Perbincangan mereka ni adalah rahsia. Sebab itu yang termaktub yang dikatakan oleh Akib. Mereka nak berbincang antara yang disebut nama je. Mak Limah, isteri Penghulu Sudin ni, dia hanya dengar dari jauh je. Dia tak boleh dengar dekat-dekat. Malam tadi sebelum saya tidur, guru saya datang berjumpa dengan saya, kata Akib. Hakim dia terkejut, tersentak. Akib diangkatkan tangan dia bagi tahu supaya bersabar untuk dengar dulu apa yang cuba diterangkan. Di alam separa sedar, Tok Siluman Hitam dia tersenyum. Dia berdiri di hadapan Akib. Dia tepukkan bahu Akib. Tahniah Akib, sudah aku jangka, kata dia sambil tersenyum. Lepas tu muka Tok Siluman Hitam ni berubah. Dia kelihatan sangat risau. Sepatutnya
Tok Siluman Hitam ni happy. Tapi kenapa dia jadi sangat risau? Akib mula hairan. Kenapa Tok? Tanya Akib, inginkan kepastian. Takdir kamu telah membawa kamu lebih jauh dari sebelumnya. Kamu akan diancam dengan lebih banyak bahaya, kata Tok Siluman Hitam. Maksud Tok? Hakim yang sekarang adalah hakim yang telah dibersihkan dari segala kekotoran. Tetapi jiwa gelap hakim masih hidup. Apa? Saya tak faham, Tok, kata Akib dengan muka yang penuh dengan persoalan. Apa yang cuba Tok nak sampaikan? Saya betul-betul tak faham. Kamu mengeluarkan jiwa gelapku tatkala jiwa gelapku telah menjadi jiwa gelap hakim. Kamu mungkin berjaya melepaskan hakim, tetapi jiwa gelap hakim masih hidup kerana hakim juga masih hidup. Ditambah dengan jiwa gelapku yang telah bersatu dengan jiwa gelap hakim, ini bermakna kedua mereka masih hidup dan bersatu menjadi satu jiwa, jiwa gelap hakim. Jika kamu berjaya mengeluarkan jiwa gelapku sebelum syarat-syarat tercapai, semuanya akan selesai. Tapi itulah maksudku tentang takdir kamu yang telah membawa kamu lebih jauh. Ancaman masih lagi menghantui takdir kamu. Terang Tok Siluman Hitam. Akib terdiam seketika. Jadi apa yang perlu saya buat, Tok? Nanti dulu. Akib, nanti. Ada lagi seperkara lain yang patut kamu titik beratkan, kata Tok Siluman Hitam. Akib tergamam. Dia terpinga-pinga. Kembar yang kamu selamatkan tu bakal menjadi ancaman untuk kamu. Dia telah ditusuk oleh hakim dengan bersalutkan ilmu hitam yang kuat. Kembar tu akan menjadi hamba kepada jiwa gelap hakim jika kamu tak berbuat sesuatu. Akib tersentak. Dahulu aku tak mampu didekati oleh jiwa gelapku kerana jurus angin lintang yang aku miliki. Tapi hakim tidak memiliki jurus angin lintang dan ini menjadikan dia mudah didekati oleh jiwa gelap dia semula. Ilmu harimau tunggal yang ada pada dia tak cukup untuk melawan ilmu pesaka nandung. Hakim dalam bahaya. Apa yang patut saya buat, Tok? Tok, apa yang patut saya buat? Saya dah penat. Kamu kena memastikan hakim sentiasa bersama kamu walau apa pun yang terjadi. Jika dia diasingkan dari kamu, jiwa gelap dia pasti akan dapat merapati kembali dia. Akib terdiam seribu bahasa. Tak tahu nak cakap apa dah. Kepala dia ligat berfikir. Dalam-dalam ligat dia tetap juga bingung tau. Bagaimana dengan kembar tu? Tanya Akib. Sukar untuk aku katakan. Mereka juga perlu sentiasa berada di samping kamu. Jagalah mereka. Berikan mereka kasih sayang kamu. Ajarlah mereka apa yang kamu pelajari. Mereka boleh menjadi teman kamu yang paling setia dan juga boleh jadi musuh kamu yang paling bahaya. Akib menumbuk-numbuk perlahan-lahan kepala dia. Dia lagi tak faham. Dia cuba faham dan dia memang akan faham. Tapi dia tak faham. Akib dia macam salahkan diri dia tau. Dia macam masih belum berjaya lagi untuk menyelesaikan apa yang dah menjadi semakin rumit sekarang. Janganlah kamu salahkan diri kamu sendiri. Akan tetapi dua masalah tu bukanlah menjadi kerisauan yang besar bagi aku. Ada satu lagi masalah yang kamu perlu tahu. Akib tersentak sekali lagi. Dia memandang Tok Siluman Hitam. Dia terkejut. Tok Siluman Hitam dia merapatkan diri, lepas tu dia tekapkan dada Akib. Kamu akan ada musuh dari dalam. Akib terpinga-pinga. Dia tak faham apa maksud guru dia. Dia kan lurus bendul. Tok Siluman Hitam dia melepaskan tangan dia. Akib, setiap manusia ada mempunyai musuh yang sama. Diri sendiri. Itulah musuh kamu yang paling ketat sekali. Kejadian manusia memberikan kita dua sifat yang menjadikan kita sama ada baik atau jahat. Mana satu yang menguasai diri kita dengan ilmu yang kamu ada menjadikan perjuangan menentang diri sendiri itu bukanlah sesuatu yang mudah.
Ia boleh menyesatkan kamu sehingga membawa malapetaka yang besar. Inilah yang amat merisaukan aku. Tok tak boleh ke bantu saya? Tanya Akib. Untuk masalah ini, aku tak boleh membantu kamu. Kamu mesti melawan diri kamu sendiri. Buat masa ni, kamu masih lagi selamat. Pergilah. Pergilah kamu mencari tempat untuk kamu mengenal diri sendiri. Tak perlulah kamu pulang semula ke Gunung Siong. Pergilah kamu ke tempat lain. Mulakanlah hidup yang baru. Bawa mereka bersama. Akib menunduk. Tok Siluman Hitam dia memegang kedua bahu Akib, lalu dia goncangkan pada Akib. Kamu seorang berdarah ketua, Akib. Aku percaya pada kamu. Seorang ketua mempunyai ramai kawan dan pengikut setia. Bawalah sesiapa yang ingin bersama kamu sebagai peneman. Jangan malu untuk meminta bantuan. Hidup kita ni memang saling memerlukan antara satu sama lain. Tak kira betapa kuat pun kamu. Jelas Tok Siluman Hitam. Aku ikut. Rashid bila dia dah dengar story mori daripada Akib tu, dia angkat tangan. Dia pantas dia angkat tangan. Aku nak ikut. Aku ikut. Kesemua mereka tersentak. Kau ni. Aku ni mak bapak si kembar tu pun tak kata setuju lagi, kata Sueb. Saleha dekat sisi dah menangis dah. Memang dah keluar dah mata dia bila dia dengarkan cerita dari Akib. Abang Sueb tu Abang Sueb punya pasal lah. Saya nak ikut, kata Rashid selamba. Penghulu Sudin dia diam. Diam sekejap. Sambil tu dia pegangkan dagu dia. Dia sedang berfikir. Susah aku nak buat keputusan ni, Akib. Kesalahan hakim ni besar. Apa kata orang kampung nanti? Akib terdiam 1000 bahasa. Tapi ada benarnya, jika dia berjauhan dari kamu, dia boleh membahayakan orang lain pula. Nanti tak sempat dibicara, orang lain pula yang akan dia bunuh. Betul tak? Hakim hanya mendiamkan diri 1000 bahasa. Dia lagi tak tahu nak cakap apa. Dia dah buat salah kan? Walaupun dia bukanlah seperti sebelumnya, dia masih merasa amat kesal dengan apa yang terjadi. Akib, jika aku patut terima hukuman, biarkan saja aku, kata hakim. Tak bang, ini bukan berkaitan kau. Ini berkaitan nyawa orang lain. Kita kena cegah sebelum menjadi parah. Kau pun tahu betapa bahayanya Tok Nibu Tunggal tu. Ini lebih bahaya. Jiwa gelap kau pula yang menjadi ancaman. Maknanya sekarang ni ancaman telah menjadi berganda. Hakim terpaksa mendiamkan diri. Dia tak tahu nak cakap apa. Abang Syuib, Kak Saleha, percayalah, saya akan jaga mereka dan mereka boleh anggap saya dan Hakim seperti abang mereka sendiri, kata Akib. Tangisan Saleha jadi bertambah kuat lah. Maknanya Saleha ni confirm kena biarkan anak kembar dia tu ikut kepada Akib. Itu dah memang dah jelas. Akib, jika benar apa yang kamu kata, aku benarkan mereka mengikut kamu daripada mereka jadi ancaman orang lain pula. Biarlah mereka menjadi baik seperti kamu. Abang izinkan. Lalu Syuib dia menitiskan air mata. Walaupun dia izinkan, hati dia memang tak nak lepaskan. Janganlah kamu biarkan mereka melepai kami pula. Jika tak keberatan, suruhlah mereka jengukkan kami sekali-sekala. Kami akan lebih gembira dan bersyukur. Boleh tak, Akib? Saya berjanji, bang. Malam tu di ruang perbaringan Akib dan Hakim, mereka berdua sedang duduk bersila sambil menghadap sesama sendiri. Kedua mata mereka dipejamkan. Seketika kemudian Hakim muncul di dalam alam separa sedar Akib. Dia memandang ke kiri, kanan dalam keadaan pelik. Kau ada dalam separa sedar aku, bang, kata Akib. Lalu muncul Tok Siluman di hadapan mereka. Tok Siluman tersenyum bila melihat Hakim. Hakim terkedu. Dia melutut ke kaki guru dia tu. Lepas tu dia pelukkan guru dia tu seerat-eratnya. Maafkan saya, Tok. Maafkan saya, kata Hakim sambil dia bercucuran air mata. Tok Siluman Hitam dia memaut bahu Hakim untuk bangkit. Dia memandang kedua muridnya tu sambil dia menepuk bahu mereka. Aku bangga dengan kamu berdua. Aku bersyukur kerana kamu berdua telah kembali bersatu.
Hakim dia menunduk dengan muka yang agak sugul dan dia sangat-sangat rasa bersalah. Hakim, yang sudah tu sudahlah. Kamu pun dah menjadi seperti aku. Jiwa gelap telah dikeluarkan. Kamu harus berterima kasih pada adik kamu kerana kelurusan dan kekuatan hati dia lah. Kamu mampu diselamatkan, kata Tok Siluman Hitam. Hakim dia angguk, lepas tu dia tersenyum memandang Akib. Saya rasa sangat bertuah kerana dikelilingi oleh orang-orang yang sayangkan saya lebih dari nyawanya sendiri. Saya takkan lupa segala jasa yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan saya. Saya janji, Tok. Saya janji. Kata Hakim. Tok Siluman Hitam dia memandang mereka dengan penuh rasa bangga. Mereka pun terus berbual untuk seketika sebelum Tok Siluman Hitam tu hilang dari pandangan. Pada besok harinya selepas asar, mereka berkumpul di hadapan rumah Syuib termasuk Kemat dan Syidi. Kelihatan setiap mereka tu membawa punjuk-punjuk kain di bahu mereka. Aku harap segala perancangan akan berjalan dengan lancar. Kamu bertiga jangan buat gila pula ya. Penghulu Sudin dia bagi amaran kepada Rashid, Kemat dan Syidi. Tok ni, dia ingat kita ni apa? Kata Rashid berbisik. Kamu kata apa, Rashid? Tok Penghulu Sudin dia sambil merapatkan telinga dia dekat mulut Rashid. Ulang lagi. Kamu kata apa, Rashid? Tak ada apa-apalah, Tok. Baik, Tok, kami jaga diri, kata dia sambil dia tersenyum. Akib, perkara ni terpaksa aku rahsiakan daripada pengetahuan penduduk kampung. Yang mereka tahu adalah kamu semua ni ditugaskan untuk membawa Hakim ke pihak berkuasa. Aku harap kita semua menjaga rahsia ni sebaiknya. Faham? Kata Penghulu Sudin sambil dia memandang mereka semua yang ada dekat situ. Mereka semua angguk tanda faham. Acu dengan Ica dia dipeluk oleh kedua ibu bapa dia. Mereka menangis sebab mereka terpaksa lepaskan Acu dan Ica untuk ikut Akib. Ibu jangan risau, nanti Atuk tu jadi hantu. Dia pukul lah orang yang kacau Acu dan Ica. Ibu janganlah risau, Bu. Ish, nakal kamu ni. Panggil dia abang. Dia sangat muda lagi. Anggap mereka berdua tu macam abang kamu. Faham? Ikut cakap mereka. Jangan buat mereka susah. Faham tak? Faham? Kata Saleha. Mereka angguk kan? Tanda faham. Saleha dia peluk kembali anak dia kembali menangis. Jangan lupa pada ibu ayah ya nak, kata Saleha sambil dia terus menangis. Setelah semuanya selesai, mereka bertujuh memulakan langkah. Akib dan Hakim dia dukungkan Acu dan Ica di belakang mereka. Maka mereka menuju ke arah tujuan yang tak pasti dengan cabaran baru yang lebih berbahaya bakal menanti. Doa kami akan sentiasa bersama kamu semua, Akib, kata Penghulu Sudin sendiri. Kisah Kemaruk tamat. Sekian sahaja 20 episod Kemaruk untuk musim yang pertama. Untuk pengetahuan korang, episod Kemaruk ni ada lagi untuk musim yang kedua seterusnya. Kalau korang sudi untuk dengar lagi, akak teruskan bercerita. Tapi kalau korang tak nak dengar dah, takkan akak nak ceritakan lagi kan? So, setakat ni itulah yang berlaku di kampung tersebut dan apa yang berlaku selepas ni menjadi rahsia. Sekian sahaja untuk Kemaruk musim yang pertama. Jadi, untuk korang akan ada yang berfikir, oh, macam tu ke, macam ni ke, wajar ke, macam tu, wajar ke, macam ni. Okey, kita ambil story ni sebagai satu tauladan yang mana baik sahaja. Yang mana kita rasa tak logik, tak masuk akal tu kita anggap sebagai hiburan semata-mata. Jadinya akak ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua kerana korang sudi untuk dengar dari episod pertama sehingga episod terakhir. 20 episod ni bukan pendek, memang panjang. Akak membebel pun bukan pendek, memang panjang. Jutaan terima kasih daripada akak. Akak tegaskan kat sini, perkara tak elok jangan diikut. Sekian sahaja dari akak. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.